Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil munafiqun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Shadaqallahul azim. Ia bermaksud apabila datang kepada kamu orang-orang munafik, berkatalah mereka itu, nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahawa kamulah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah berkata dan Allah lebih tahu bahawa engkau lah Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah berkata lagi, dan Allah lah yang bersaksi bahawa orang munafik itu ialah pendusta. Zalika bi annahum ittakhadhu aymanahum, ayat yang kedua, mereka menjadikan sumpah junnah sebagai perisai untuk melindungi apa yang mereka buat. Fasaddu an sabilillah, lalu mereka menghalang kerja-kerja Islam. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya kejilah, jahatlah apa yang telah mereka kerjakan itu. Dzalika bi annahum amanu, yang demikian itu kata Allah kerana mereka beriman pada zahirnya. Thumma kafaru, dan mereka kufur pada batinnya. Fatubi'a ala qulubihim, lalu Allah tutupkan hati-hati mereka itu. Fahum la yafqahun, sehingga jadilah mereka itu orang yang tidak mengetahui apa-apa. Shadaqallahul azim. Surah Al-Munafiqun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam majlis yang disebut oleh Rasulullah taman-taman syurga, tuan-tuan. Bersyukur kepada Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama-sama di rumah Allah Ta'ala ini untuk kita mengetahui dan memahami agama kita sendiri dengan mendengar kuliah tazkirah ataupun seumpamanya pada malam ini. Dan kita doakan mudah-mudahan hati kita akan mendapat bimbingan daripada Allah sehingga kita menjadi seorang yang faham akan agama kita ini, untuk kita menuju kepada Allah, berada di atas jalan Allah sebagai seorang yang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Hakikat Tauhid, bahagian yang kedua, berkenaan dengan taghut, yaitu
perkara-perkara yang mesti difahami oleh umat Islam untuk mencapai hakikat tauhid yang sebenar. Nah, dia ada 3 perkara ditulis dalam kitab dia ini. Ustaz mengambil bahagian yang kedua di dalam perbincangan kita, iaitu tsaniyan al-kufru bit-tawaghit. Yang pertama, al-ikhlasul ubudiyatu lillahi wahdah, yaitu mesti ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini satu perkara yang cukup susah, tuan-tuan. Nah, kita mesti melatihkan diri kita. Kita mesti memberi ruh kepada hati dan iman kita, dan sentiasa kita ma'iyatullah, mesti bersama-sama dengan Allah setiap saat. Nah, ini satu perkara yang cukup susah. Bagaimana seorang hamba Allah Ta'ala untuk bekerja dengan Allah 24 jam tanpa dia lupa sedetik pun Allah Ta'ala, cukup susah. Maka sebab itu para ulama ada menyebut berkenaan dengan ayat ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan menyebut Allah Ta'ala itu boleh menenangkan hati-hati dan jiwa-jiwa manusia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ayat ini, tuan-tuan, ulama sebut zikrullah dengan hati. Kaitannya hati. Zikrullah ada kaitan dengan hati. Berzikir ni menyebut Allah, ingat pada Allah setiap detik, setiap saat, setiap nafas yang kita sedut, yang kita hembus. Dia boleh beri kesan dan impak kepada hati. Ini satu kerja yang susah, tuan-tuan. Kalau kita tidak bermula dengan nawaitu kita untuk zikrullah, kita tidak memilih untuk berzikrullah, maka dia bukan kerja, dia hanya sampingan. Allah tak nak kita ingat pada Allah itu dalam bentuk sampingan. Masa ingat, masa lupa-lupa. Allah tak nak macam itu, tuan-tuan. Sebab Allah ini la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ni dia jaga langit, dia jaga bumi sampai tak tidur. Nah, tak ada pada Allah tu rasa mengantuk, rasa letih, rasa nak tidur sekejap, tak ada, tuan-tuan. Itu sifat Allah. Sifat kita ni letih tidur. Nah, kerja kuat sikit, hilang tenaga, sepenat tidur. Maka walaupun demikian hal keadaan kita, ketika sedar, ketika kita ni tidak tidurlah, kita mesti mentarbiah, mendidik kita ni sentiasa zikrullah, ingat pada Allah. Sebab tu orang soleh, orang beriman, orang bertakwa, hatta walaupun dia tidur, dikira sebagai ibadah. Dikira sebagai ibadah. Tidur bukannya berzikrullah, tidur. Tidur ni mati yang sekejap. Roh itu sudah dikeluarkan, yang adanya nafas saja. Susah keluar Z. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, walaupun itu ibadah, tentu. Maka sebab itu sentiasalah kita ni mendidik, melatih iman dan hati kita, sentiasa berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan sentiasa ingat pada Allah boleh memberi kesan kepada tenang dan tenteramnya jiwa dan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan, sama-samalah kita melatih diri kita untuk sentiasa ingat kepada Allah. Dan majlis zikrullah, majlis taman-taman surga, taman ilmu ini, di antara matlamatnya ialah untuk mendidik dan melatih diri kita supaya sentiasa ingat kepada Allah, dan supaya hati kita sentiasa beristighfar,
beristighfar tuan-tuan, zahir dan batin. Nah, zahir dan batin. Ada istighfar dosa tangan. Dosa tangan, dosa zahir tuan-tuan. Nah, ada istighfar dosa mata kita, itu zahir. Ada istighfar kerana mulut, kerana anggota zahir. Dan ramai orang Islam ni dia tidak beristighfar dosa hati. Dosa hati. Dan inilah yang menjadi penghalang, gate pemisah, dinding dan tembok antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, runtuhkan tembok itu, hancurkan pemisah itu, biar sehingga tidak ada yang menghalang antara hati kita dengan Allah. Walaupun Allah telah berkata dalam Al-Quran bahawa Allah itu lebih hampir kepada hambanya min hablil warid, daripada orang mereh. Orang mereh ni tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, dia bersama dengan kita, tempat laluan darah. Marah ini kalau kita nak sembelih, dia kena putus orang marah itu. Sebab dia memberi sokongan kepada jangka hayat. Maka Allah sebut hablul warid. Dalam ayat ini Allah tu lebih hampir kepada kita daripada orang marah yang ada daripada kita itu. Walaupun demikian, bila kita melakukan dosa tuan-tuan, kita makin jauh dengan Allah. Allah kata dia dekat dengan hamba, tapi hamba tu makin jauh dengan Allah. Maka jarak pemisah yang menjauhkan kita dengan Allah, dosa kita. Dosa zahir kita mungkin kita tidak alfa, kita tidak lalai di dalam bila tangan melakukan dosa, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, kita minta ampun, minta maaf dengan Allah. Tapi gambarnya yang tidak melihat dosa hatinya itu menyebabkan tembok pemisah itu tidak dirobohkan. Kadang-kadang sehingga kita rasa tidak ada khusyuk di dalam sembahyang. Kita rasa susahnya, aku rasa dah ambil sembahyang dengan sempurna dah, dan jawab pakej siap dah sembahyang. Sembahyang ada pakej tuan-tuan. Kita kena sempurnakan pakej sembahyang ini, daripada berwuduk di rumah, bukan ambil wuduk kat surau. Ini berapi hari surau. Kita dah bayar di rumah kita lah. Kita ada bayar kat rumah, kecuali kita datang kat sini berlaku hadas. Dah kita kentut, kita nak kencing, itu ambil kat masjid lah. Tak sengaja nak ambil air kat masjid. Sengaja nak mandi kat masjid. Mentang-mentang ada bilik mandi, ada paip, kita sengaja. Itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah pernah bersabda dalam hadis dia, man kharaja ila shalah mutawaddi'an, sesiapa yang keluar untuk sembahyang dan dia sudah bertawaddu, maknanya sudah berwudu di rumah. Dan ada dalam hadis yang lain, sesiapa yang berwudu di rumah dan menyempurnakan wudu dia, fa kharaja ila shalah, dan dia keluar untuk sembahyang, maka dia akan diikuti oleh para malaikat. Malaikat itu akan mengiringi dia dengan bawa bendera, teman-teman. Dengan bawa bendera sampai kat pintu surau. Malaikat tunggu kita sampai kita balik, malaikat iring sampai rumah bawa bendera. Allahu Akbar. Ini hari kebangsaan. Kita bendera ni okor saja. Itu pun ramai yang tak. Dia kata, mantap kau. Buat apa aku nak kibar bendera? Itu patriotik. Tak salah tuan-tuan. Orang tak kibar pun tak salah. Orang kibar pun tak salah. Patriotik. Baik. Package wudu. Sempurnakan wudu kat rumah. Bila dah azan, jawab azan. Berjalan daripada rumah ke surau. Kemudian masuk ke surau. Kalau surau itu dinawaitukan dengan
masjid, solat tahiyat 2 rakaat. Nah, kemudian solat qabliyah 2 rakaat. Kemudian jawab iqamah. Jawab iqamah itu package solat jemaah. Nah, package dia. Jadi nak mengambil fadilat 27 kali ganda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, nak membedakan antara salatul fardhi dengan salatul jemaah, satu pahala dengan 27, dan satu matan hadis yang lain Nabi menyebut 25. Kita ambil yang banyaklah tuan-tuan, 27. Itu package daripada awal tadi sampailah salam yang pertama dan sehinggalah ba'diyah, salat sunat ba'diyah. Itu package untuk mendapat 27 kali ganda daripada sembahyang seorang. Maka yang disebut berkenaan dengan menyempurnakan sembahyang tadi, termasuklah menyempurnakan segala package-package yang berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Nah, pahala sembahyang berjemaah bukan dikira pahala zat sembahyang itu. Nah, sembahyang berjemaah yang disebut oleh Rasulullah 27. Pahala zat sembahyang itu disembunyikan oleh Rasulullah, dan Allah sendiri pun tidak ceritakan kepada Nabi zat sembahyang itu berapa yang Allah Ta'ala nak beri. Yang disebut hanya pahala sembahyang berjemaah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, maka pertama sekali bersihkan hati, bertaubat pada dosa hati. Yang kedua, jaga sembahyang berjemaah. Nah, ini adalah dia panggil sebagai mengikuti hidayah, nur, cahaya yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhlas al-ibadah, unsur yang pertama untuk mencapai hakikat tauhid. Yang ini dia berkait dengan nawaitu kita di dalam kita melaksanakan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjauhi segala riya, ujub, rasa sum'ah ataupun rasa besar diri ataupun rasa kita ni hebat. Jangan tuan-tuan. Jangan kita rasa kita lah seorangnya yang paling hebat dalam ibadah. Jangan rasa itu. Itu sudah ada tiupan syaitan dalam hati kita untuk merosakkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbincangan yang cukup panjang berkenaan dengan ikhlas ubudiyah. Ustaz berhasrat pada malam ini untuk mengambil bab yang kedua, al-kufru bil tawabi, iaitu kufur, ini benci kepada tawabi. Nah, unsur yang kedua. Dan unsur yang ketiga, walaupun Ustaz tak akan baca, Ustaz akan sebut, iaitu itqa'u syirk, menjauhi syirik dan segala jenis-jenis syirik, segala cabang-cabang syirik dan segala pintu-pintu yang boleh membawa kepada syirik. Jangan dekat. Jangan menghampiri syirik. Baik, yang kedua ini dia ada kaitan dengan ayat yang Ustaz baca tadi dalam surah Al-Munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun. Kerana tauhid ini suatu sifat yang bukan sifat yang asal yang sepatutnya ada pada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini dia berlaku kepada orang yang Islam. Orang yang Islam, orang yang menyembah Allah, orang yang beriman kepada Allah. Kerana tauhid ini salah satu sifat yang boleh menyerlahkan siapakah yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iza ja'akal munafiqun tadi disokong oleh ayat dalam surah An-Nisa, di mana Allah Ta'ala menyebut ayat yang ke-61 kalau tidak silap Ustaz, surah An-Nisa,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqin yasudduna anka sududan. Allah kata, dan apabila kamu menyeru, kamu mengajak, kamu memanggil orang-orang munafik itu kepada hukum yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, kamu akan lihat orang munafik itu yasudduna anka sududan. Mereka akan berpaling, mereka akan menghalang daripada dilaksanakan, daripada dinobatkan, daripada ditegakkan, didaulahkan. Ini disebut dalam surah An-Nisa. Sebagaimana kalimah sudud ini juga, yasudduna anka sududa, ini disebut dalam surah Al-Munafiqun. Ayat yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Saddu itu sudut. Allah kata ayat yang pertama, cuba perhatikan maknanya tuan-tuan muslimin muslimat. Apabila datang orang munafik kepada engkau itu Rasulullah. Mana orang munafik ini pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akal munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu, mereka telah berkata, nasyhadu, kami bersaksi bahawa kamulah Rasulullah. Itu zahirnya, mulutnya berkata, kami bersaksi kamulah Rasulullah. Allah kata, kalau dia tak kata pun kamu tu Rasulullah, aku dah tahu. Aku dah tahu, ya Muhammad, kamu itu Rasulullah. Dan aku bersaksi pula, Allah kata, bahawa orang munafik itu dusta, pembohong. Allah kata. Kenapa Allah kata orang munafik itu pembohong? Allah nak mengatakan kata-kata munafik yang berkata Muhammad itu Rasulullah itu bohong. Itu bohong. Dan Allah zahirkan, Allah zahirkan sifat mereka itu seorang pembohong. Kenapa Allah berkata bohong kepada orang yang berkata Muhammad itu Rasulullah? Kita tak boleh tuan-tuan. Kita hanya lihat pada zahir. Kita manusia, kita bukan malaikat, kita bukan Allah. Kita hanya manusia, kita lihat pada zahirnya. Tapi Allah lihat dua. Allah lihat batin manusia dan zahir manusia. Kenapa Allah Ta'ala boleh lihat batin manusia? Dia Allah. Dia Allah. Kita manusia, kita makhluk. Kita tak boleh nak masuk ke dalam hati manusia, tuan-tuan. Tak boleh. Maka bifadlillah wa karamatillah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan surah Al-Munafiqun ini bukan untuk kita menuduh sebarangan orang itu munafik, tetapi Allah mengajar kita, kamu jangan jadi munafik. Jangan jadi munafik. Jauhilah orang yang munafik ini. Maka Allah Ta'ala mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pembohong. Mereka bukan Islam yang sebenar. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Lam itu nak menyatakan benar-benar orang jahat, benar-benar pembohong. Bukan sembarangan pembohong. Lakan kalau bahasa Arab, kalau datang dengan lam, itu nak menyatakan benar-benar bohong. Bukan bohong sikit-sikit lah. Hatta yakuna kadzdzaba, sehingga jadi sifat itu memang bohong. Maka Allah kata dalam ayat yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnah. Aiman itu bukan iman. Dia nak seakan-akan iman. Aiman itu sumpah. Orang munafik ini suka sangat bersumpah. Sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Munafik lah tu. Bukan Ustaz kata, Allah Ta'ala kata. Ittakhadhu aymanahum. Kenapa mereka suka bersumpah? Mereka nak tutup, mereka nak sembunyikan apa yang ada dalam hati mereka dengan sumpah. Nak menyatakan, aku benar-benar beriman,
Aku pernah ni seorang yang benar, lalu nak menyatakan dia itu benar sedangkan hatinya bohong, maka dia bersumpah dengan Quran. Dia bersumpah dengan wallahi wa tallahi wa billahi. Nah, ittakhadhu aymanahum. Mereka menggunakan sumpah itu sebagai jurnal, nak menutup, nak menyelubungi apa yang sebenar ada dalam hati mereka itu. Fasaddu an sabilillah. Allah tak tinggal kita ni terawang-awang, tuan-tuan. Allah tak akan tinggal kita dengan ayatnya bengong dah. Bengong tu masuk Kelantan, dari bodoh. Dah. Allah akan lengkapkan. Sebab itulah Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran mukjizat. Nah, apa itu mukjizat? Suatu yang cukup nikmat datang daripada Allah yang boleh memberi kehebatan jiwa orang yang beramal, orang yang memahaminya, orang yang membacanya. Cukup hebat. Jiwanya jadi hebat. Nah, dan yakin bertambah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Al-Quran, tuan-tuan. Maka sebab itu kita jangan main-main dengan Al-Quran. Tapi orang munafik dia bermain-main dengan Al-Quran. Sebab itu dia bersumpah dengan ayat, dia bersumpah dengan Al-Quran, dia bersumpah dengan wa tallah wa billah wallah. Nah, dia bersumpah itu dipermain-mainkan. Sedangkan sumpah, tuan-tuan, tak boleh dipermain-mainkan. Nah, kecuali pada perkara-perkara yang benar-benar kita bersumpah. Nah, itu tak apalah. Nah, tapi jangan mempermain-mainkan. Sebab itu Allah kata fasaddu an sabilillah. Mereka bersumpah mereka benar. Iman mereka benar. Mereka bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tapi dalam hal yang sama, lepas mereka bersumpah itu, fasaddu an sabilillah, mereka melakukan kerja-kerja menghalang Islam. Mereka lah orang yang bertanggungjawab merancang nak meruntuhkan Islam, nak menghalang hukum Allah, bersekongkol dengan penjahat, bersekongkol dengan orang-orang yang munafik yang lain. Nah, mereka berbincang, mereka bermusyawarah, mereka merancang macam-macam lah. Nah, supaya Islam tak dimertabakkan hukumnya, hanya diimani sahaja. Nah, Islam ni, tuan-tuan, dia tak boleh kita nak faham hanya furuk sahaja. Nah, contoh sembahyang, tuan-tuan. Kita sembahyang ni ada dua perkara pada zat sembahyang. Pertama sekali, kita orang Islam wajib beriman bahawa sembahyang itu wajib ke atas setiap yang mukallaf. Nah, yang aqlun balighun wa mukallafun, wajib hukum sembahyang ke atas dia. Satu, tak sempurna lagi, tuan-tuan. Itu kamu baru percaya, kamu baru beriman, tak sampai lagi kepada iradah Allah kepada zat sembahyang. Allah tak nak kita hanya beriman, walaupun iman itu dituntut. Nah, sebab satu lagi yang paling penting, iaitu melaksanakan sembahyang. Melaksanakan sembahyang. Nah, punya ramai orang Islam pada hari ini, dia beriman, dia tahu sembahyang wajib, dan ramai yang tak sembahyang. Ramai yang tak sembahyang. Adakah Allah terima iman dia? Allah tak terima, tak terima. Allah nak lihat sembahyang ke tak? Maka sebab itu pertama sekali ilmu. Nah, ilmu itu akan memberi kepada kita jawapan kepada pertanyaan demi pertanyaan. Nah, bila kita belajar, kita dapat tahu, oh, sembahyang itu wajib. Apa itu wajib? Mengaji lagi, belajar lagi. Kalau tak buat, berdosa. Sebagaimana kata Ibnu Ruslan, fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza 'ada tarikihi iqab. Fal fardu, yang fardu itu, yang wajib itu, nah, bila kamu tak buat, berdosa. Bila kamu buat, dapat pahala. Itu fardu. Fal fardu ma fi fi'lihi thawabu. Yang fardu itu, yang wajib itu, kata Ibnu Ruslan, bila kamu buat, sawabu, dapat pahala yang besar, ganjarannya daripada Allah. Itu upah dan gaji. Upah dan gaji
Orang kerja dia ada upah, ada gaji. Nah, takkan kerja free of charge. Nah, itu tenaga, itu tabarruk, ikhlas lillah. Nah, itu kita macam apa lepas-lepas ni kan, biasanya ada makan kan kat luar sana kan. Biasalah, malam ni tak tahu lah. Disebut yang biasa. Itu yang menghidang-hidangkan TO, mi goreng, nah, yang tarik kursi, orang nak duduk, yang sapu meja bersih selepas makan, itu dipanggil tabarruk. Sedekah tenaga. Nah, sedekah tenaga dia, maknanya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan upah, bukan duit lepas dia kemak-kemak dapat duit RM10. Ada macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Ikhlas lillah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerja Islam juga. Nah, tapi beribadah dalam Islam sudah disebutkan dia punya piawaian dia daripada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sembahyang jemaah dapat 27 kali ganda. Itu piawaian. Sudah disebut dengan jelas berapa kamu dapat. Yang hadis sebut kita dapat tahu. Itu pun sekiranya kita belajar hadis, sekiranya kita mengaji hadis, kita mengetahui fadilat, upahnya begini, ganjarannya begini. Tapi bukan hari ini, besok selepas kamu mati, kata Rasulullah. Nah, itu ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai upah dan gaji kepada orang yang melaksanakan sembahyang tadi. Baik, pertama sekali beriman. Beriman itu wajib belajar. Di mana ulama mengatakan bahawa ilmu yang paling wajib mesti dipelajari oleh ain setiap orang Islam, iaitu ilmu akidah. Ilmu akidah, sehingga dikatakan fardun ain. Nah, apa itu fardun ain? Fardu yang ditentukan ke atas setiap orang Islam. Nah, sampai diletakkan dia punya status. Nah, mana darajat yang paling tinggi dalam banyak-banyak ilmu dalam Islam ini? Maka kata ulama, akidah, ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, kenapa tauhid dahulu? Belum ibadah, belum fiqh, tauhid dahulu. Itulah yang nak mengesahkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nak menimbulkan perasaan rasa wajib sembahyang? Nak ada hubungan dengan Allah. Nah, jiwa kita kena ada hubungan dengan Allah. Dan apakah ilmu yang mengajar kita berhubung dengan Allah? Tauhid, tuan-tuan, akidah. Maka sebab itu, bila kita cacat satu ilmu, kita maknanya kita rosak satu ilmu, kita menekankan kepada ilmu yang juga difardukan oleh Islam, maka hilanglah nikmat ibadah, hilanglah dia panggil apa, kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan sembahyangnya seorang yang sembahyang yang tidak memahami hukum sembahyang. Nah, dia sembahyang dia tak memahami hukum sembahyang, maka hilang hubungan dia dengan Allah. Maka sembahyangnya ia sebagai seorang yang tidak ada roh sembahyang, tuan-tuan. Roh sembahyang tidak ada. Bila tidak ada ilmu sembahyang. Dalam Islam ilmu dahulu. Bila ilmu tidak ada, rohnya tidak ada. Walaupun dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, dia sembahyang. Cukup 13 rukun daripada takbiratul ihram, sehinggalah salam yang pertama komplit, sempurna. Tetapi rohnya tidak ada, tuan-tuan. Mana rohnya? Iman kepada Allah tidak ada. Maka kesan sembahyang itu hilang. Sedangkan Allah Ta'ala kata orang yang sembahyang ini akan ada kesan yang hebat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kesan dia. Orang yang sembahyang ni kata Allah, orang itu dia akan menjauhi benda keji dan dia akan cegah benda munkar, dan benda keji. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Mana orang sembahyang ni dia tak akan buat benda yang jahat, benda yang keji, benda yang mungkar. Itu impak daripada sembahyang. Tapi ramai hari ni orang yang sembahyang, lepas sembahyang dia buat benda keji. Lepas sembahyang dia buat benda mungkar. Dalam sembahyang dia sudah mungkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia lupa, aku dekat apa dah ni. Punya lalainya hati. Nah, sebab apa? Ilmu itu tidak dipelajari dengan baik dan dengan sempurna, tuan-tuan. Maka orang munafik, orang munafik ini ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka bersumpah mereka beriman kepada Allah, tapi dalam masa sama mereka lah yang melaksanakan kerja-kerja saddu an sabilillah, menghalang Islam, kerja-kerja Islam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkempen sewaktu nak berlakunya perang Uhud. Perang Uhud, mereka berkempen orang yang nak keluar berjihad pada jalan Allah. Mereka kata, kalau kamu mati keluar berperang ni, siapa nak jaga binimu, anak-anakmu, harta-hartamu? Dia kempen mana tu? Kempen sampailah 300 orang yang nak keluar berperang itu tak jadi, teman. Tak jadi nak berperang, tak jadi nak keluar berperang. Inilah kerja munafik. Mereka main wayang ke belakang. Mereka bisik-bisik ke belakang. Mereka kempen. Jangan keluar berperang. Kalau berperang kamu mati. Tak siapa nak jaga hartamu, anak binimu. Lalu 300 orang terkesan dengan dakwah munafik, tak jadi keluar berperang. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita lah ni ada juga. Tak seundilah Islam, tak sepakah kan ni. Dapat apa, kamu dapat apa, pakah ni. Itu kempen, itu dakwah supaya orang yang nak buat Islam ini tak berjaya buat Islam. Dia yang pergi kempen macam tu, dia sembahyang, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah disebut oleh Allah Ta'ala, innahum lakadzibun. Mereka dusta, mereka bohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati terhadap orang munafik. Kerana itu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kerana apa mereka jadi macam tu? Sebab zahir dengan batinnya bercanggah. Zahirnya nak menunjukkan iman pada Allah, yang berkait dengan soal iman ini, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Islam yang lain. Contohnya sembahyang. Mereka juga sembahyang, sebab itu persoalan iman pada Allah. Zakat, mereka juga bayar zakat, sebab itu persoalan iman pada Allah. Puasa bulan Ramadan, mereka juga puasa bulan Ramadan, sebab itu iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi haji Mekah lagi, mengucap lagi berbelah-belah kali dalam sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah, tangan tu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengucap belah-belah kali dalam sembahyang. Tapi fasaddu an sabilillah, mereka hanya iman pada zahirnya saja. Yang kita lihat, sembahyang, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji Mekah, mengantip la ilaha illallah. Tapi fasaddu an sabilillah, mereka lah bila habis sembahyang, di luar, jauh dengan Rasulullah, jauh dengan kawan-kawan, mereka bersekongkol dengan tauhid-tauhid yang ada pada zaman itu. Sama ada pemimpin tauhid, kerajaan tauhid, umat yang tauhid, masyarakat yang tauhid, mereka akan bersama-sama dengan golongan itu untuk menghalang orang yang nak buat Islam. Sebagaimana mereka pernah menghalang daripada sahabat nak keluar berjuang pada jalan Allah, 300 orang terkesan dengan kempen mereka. Tak jadi keluar berperang. Inilah perjayaannya orang munafik. Allah Ta'ala kata ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Kerana mereka itu zahirnya beriman,
summa kafaru, tetapi batin mereka itu kufur kepada Allah. Kerana percaya zahir dengan batin inilah yang menyebabkan mereka itu jadi jahat kepada Allah dan kepada agamanya sendiri. Maka bagaimana Allah Ta'ala nak sebut kepada kita dalam ayat ini? Cubalah kamu seia dan sekata antara zahir dengan batin. Apa yang batin, apa yang ada dalam batin, itulah yang ada pada zahirnya. Zahir dan batin beriman pada Allah. Bukan zahir beriman, batin kufur. Di mana tanda-tanda kekufuran itu? Fasaddu an sabilillah. Kalau ada orang yang nampak beriman pada Allah tapi dia menghalang kerja Islam, itulah munafik. Itulah munafik. Bukan saya yang kata, Allah yang sebut dalam surah ini. Kalau nak tahu, tuan balik rumah buka surah Al-Munafiqun, lihat tafsirnya. Akan sama dengan apa yang saya sebut. Yang menghalang kerja Islam, yang menyebabkan Islam susah nak dimartabatkan. Kerana ada orang munafik inilah. Munafik ini bukan zaman baru. Ini zaman apa? Zaman teknologi ini. Bukan baru zahir dengan zaman teknologi. Dah lama dah di Madinah lagi sudah ada orang munafik yang menghalang kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi depan Nabi, masya-Allah, tabarakallah. Nampak hebatnya pakaian, nampak hebatnya ibadah. Maka sebab tu Allah kata, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Bila kamu lihat mereka itu, wa idza ra'aitahum, bila kamu lihat mereka itu, tu'jib, kamu rasa hebatnya dia orang ni. Ajsamuhum, tubuh mereka, pakaian mereka, kata-kata mereka hebat. Wa in yaqulu tasma' li qaulihim, dan bila mereka berkata, kita rasa hebat, tapi mereka lah orang munafik. Abdullah bin Ubay, bapa segala munafik itu zaman Nabi. Timbulnya nama Abdullah bin Ubay ini zaman Nabi. Tapi bukan semua orang nama Abdullah itu munafik, tuan. Ini seekor ni zaman Nabi lah. Tapi sekiranya sifat-sifat itu ada pada zaman hari ini, tak kira Abdullah ke, Muhammad ke, Yusuf ke, kalau ada sifat yang macam Abdullah bin Ubay, itulah juga bapa munafik. Bapa munafik. Kita lihat di Mesir, tuan-tuan. Fatah As-Sisi itu bapa munafik. Nama Fatah As-Sisi. Hebat. Tapi bapa munafik. Dialah yang telah membunuh ribuan orang Islam, dibakar hidup-hidup, teman, dibakar mayatnya. Hari ini dialah yang menganjurkan salam dengan Palestin dengan Israel. Bapa yang jahat itu nak menyatukan. Dia bapa penjahat, tuan. Kita boleh percaya ke perompak nak mentadbir negara? Tak boleh percaya, tak respect pun, tuan. Hati kita dah remuk dah. Dia bunuh anak kita, dia bunuh isteri kita, dia bunuh jiran kita, dia bunuh saudara kita. Dia nak jadi pemimpin, nak selesaikan masalah orang Islam. Gila dia. Itulah yang berlaku pada kita. Sebab apa? Munafik. Bila diberi kuasa memimpin, dia menggunakan kuasa yang ada. Kononnya dialah Islam, kononnya dialah hebat. Itu disebut oleh Allah. Berimanlah dengan surah ini, tuan-tuan. Kalau atas nama munafik, jangan nak serahkan kuasa kepada dia. Itu penjahat nombor satu. Maka rosaklah. Maka sebab itulah hadis Rasulullah SAW ada menyebut tentang hal ini. Kalau Nabi SAW, idza wusidal amri ila ghaira ahlihi fantaziru sa'. Bila diberikan kuasa urusan sesuatu perkara itu kepada orang yang tidak layak, dia tak layak. Tak layak ni lihat kepada sifat-sifat yang ada pada dia itu memang tak layak, tapi diberikan juga kuasa kepada dia pemimpin, fantaziru sa', maka tunggulah kehancuran, kebinasaan. Maka sebab itu nak memilih pemimpin bukan benda yang remeh, tuan-tuan. Dia mesti ikut cara Islam, mesti ikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti melalui proses-proses kepimpinan dalam Islam, barulah layak. Sebab pemimpin yang berada tempat yang tinggi, dia
akan bertanggungjawab dalam semua hal, dalam semua perkara yang berkaitan dengan kepimpinannya di dunia sampai ke akhirat. Di dunia ini kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam proses kepimpinan itu, mardatillah, dalam pengurusan hartanya, dalam pengurusan melaksanakan agamanya, masyarakatnya, rakyatnya, mesti ada mardatillah. Kalau mardatillah tidak ada, dia ada mardatis syaitan. Keredaan syaitan, dia akan mengikut jalan-jalan syaitan di dalam pengurusan pentadbiran harta dan seumpamanya. Maka sebab itulah penting sangat kita memahami hakikat al-munafiqun ini. Orang munafik jangan berikan tugas kepimpinan kepada orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan rosak, berlaku kerosakan, zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Aydin nas, tangan-tangan manusia lah yang menyebab berlakunya kerosakan di darat dan di lautan. Tangan-tangan siapa ini? Inilah tangan-tangan orang yang munafik kalau dia Islam, dan tangan-tangan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, tak sempat habis. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain kali dalam bab al-kufru bil tawagit ini, yang merupakan salah satu sifat orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim." Al-Baqarah, yang bermaksud sesiapa yang mengkufurkan taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang benar-benar memiliki urwatul wuthqa. Urwah al-wuthqa, suatu simpulan yang hebat, suatu simpulan yang kukuh, yang kuat, iaitu akidah yang hebat kepada Allah Ta'ala. Ada dua ciri. Pertama, dia benci kepada taghut. Yang kedua, terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam masa beriman kepada Allah, taghut menjadi kawan, taghut menjadi hubungan, taghut menjadi inspirasi, taghut menjadi cita-cita dia. Itulah orang munafik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat, setakat itu saja. Mudah-mudahan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surah Al-Munafiqun ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan mengambil istifadah daripada apa yang ditulis oleh Profesor Yusuf Qardawi dalam bab Al-Kufru bil Tawagit bahagian yang kedua, di dalam mencapai hakikat tauhid yang sebenar. Mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup sebagai hamba kepada Allah, bukan hamba kepada manusia, dan bukan hamba kepada hawa nafsu kita, insya-Allah, agar selamat kita di dunia dan di hari akhirat nanti, insya-Allah. Muslimat, Ustaz sebagaimana lepas-lepaslah surah bawah tabung Mahatafis dan Turki di samping menyampaikan Islam, menyampaikan kuliah, Ustaz nak menyiapkan pembinaan Mahatafis dan Turki tapak yang 2,5 tak luas, tuan. Alhamdulillah, Ramadan baru-baru ini dapatlah sebahagian sumber modal untuk menyiapkan dan membeli peralatan untuk pelajar-pelajar yang belajar di tempat Ustaz, untuk beli almari, kipas, dan menyiapkan wiring, kenting. Alhamdulillah itu dah sempurna dah. Jadi sekiranya ada nak beri sumbangan kepada Ustaz untuk tambung tanah, belum lagi terkumpul kesemuanya. Tak banyak, tuan-tuan, lebih kurang 100 lori sahaja. Sebab tapak tu tak luas. 100 lori ini lebih kurang RM5,000 kos dia. RM5,000 untuk tambung tanah, nak bina bangunan 3 tingkat untuk dijadikan sebagai asrama dan kelas akademik pelajar-pelajar yang akan belajar di Mahatafis Darul Fiqh. Sistem Kak Ustaz ini sistem akademik dan pondok dan hafazan, 3 sistem. Ada yang mengambil Quran sepenuh masa, tidak melibatkan akademik, jadi melibatkan Quran dengan pondok. Ada yang melibatkan Quran, pondok dan akademik, dan ada yang melibatkan Quran dengan
dengan akademik saja. Ada berbagai lah. Dan tempat ustaz ni ada pelajar miskin, ada anak yatim, seorang saja anak yatim. Ada orang, seorang tu dah ditaja oleh hamba Allah Ta'ala di Kelantan juga, di pengkalan kubur. YB pengkalan kubur dah innalillah tuan-tuan. Dah sudah meninggal dunia. Pengkalan kubur ni dia kursi PKR.